wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashiful mushkil ikshif anil hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Buka surat 28 bawah tu, 6 daripada bawah. Kata dia syahdan, bermula sekurang-kurang mandi. Mana tak boleh kurang lah pada ni. Tu mana sekurang-kurang ni, mana tak boleh kurang lah pada tu. Tu paling kurang. Tu mana sekurang-kurang. Baik, mandi ni masalah mandi orang mati ni, mandi mayat ni. Baik, iaitu sekurang-kurang tu meratakan air pada zohir badannya, badan orang yang mati. Kita meratakan air pada zohir badan orang yang mati. Jadi macam kita mandi ni lah, mandi sekali gitu lah. Paling-paling ni kalau kita tenggelamkan dia dalam sungai, angkat naik pun sah lah. Nah, itu mana meratakan air dalam pada zohir badan. Syarat dia kemudian. Merata tu kemudian daripada dihilangkan najis yang ada pada badannya, badan orang yang mati tu. Tu syarat dia. Syarat kita kata sekurang-kurang mandi ni sekali meratakan air tu selepas kita menghilangkan najis. Mana kita basuh dah najis tu. Najis tu kita basuh. Lepas tu baru kita ratakan air. Selesai dah. Maka sah dah gitu. Dan tiada wajib padanya pada mandi itu niat. Tak wajib niat pada mandi. Tak wajib niat. Tapi ulama kata hanya sunat saja niat. Mandi mayat ni lah. Sebab ni sah orang kafir mandi. Sebab dia tak wajib niat. Ya, lepas tu sah orang kafir mandi. Jadi syarat kita tengok rata ayat semua, maka sah. Baik. Dan sunat mengambil wuduk baginya, bagi mayat. Sunat kita ambil wuduk bagi mayat, tapi serta wajib niat padanya pada wuduk. Tapi buat wuduk sunat kita ambil bagi mayat. Kalau kita tak ambil pun tak apa dah, wuduk bagi mayat ni lah. Syarat wajib mandi ya. Muka surat 28. Ya. Baik. Cuma dia kata apa? Tapi bab masalah wuduk ni wajib niat. Lagu mana kita nak niat? Niat dia sahaja aku mengambil wuduk atas mayat ni ganti daripadanya. Nah. Nawaitul wuduk ala hadzal mayyit badalan anhu. Lagu itulah. Nah. Muka surat 28. 6 baris pada bawah. Badalah anhu. Ni. Ambil. Badalan anhu. Baik. Ganti daripada mayat. Gitulah kalau nak niat cara Melayu. Sahaja aku mengambil wuduk atas mayat ini. Ganti daripada dia. Ganti daripada dia. Dan memada orang yang mandi akan mayat itu kanak-kanak. Memadalah orang yang mandi mayat tu kanak-kanak. Maka tiada memayat sekali. Bukan maka tu, kalau yang zuhirnya kita nampak tu jika. Itu maka lah. Maka mayat kalau eloknya zuhirnya tu jika lah. Dia nak buat royah kesudahan daripada kanak-kanak tu. Jika tiada memayyiz sekalipun, walaupun kanak-kanak yang memandikan mayat tu dia tak memayyiz sekalipun, mana dia belum, bukan tekad balik tu telah lah. Bila kita sebut kanak-kanak ni dia belum balik lah. Itu cuma bila belum balik ni dua lah, ada satunya memayyiz, satu lagi tak memayyiz. Walaupun dia tak memayyiz, maka ulama kata sah dah orang yang mandi mayat ni, kerana dia masuk dalam perbuatan mukallaf.
Nah, walaupun dia kanak-kanak. Pasal apa? Mumayyaz itu sah. Kerana dia tak berhajat kepada niat. Faham tak? Tapi kalau kata ibadat yang dia kena melalui dengan niat, dia tempat niat dia maksudnya melalui dengan hati, maka tak sah. Kanak-kanak yang tak mumayyaz, kerana mumayyaz ni dia tak sah kalau ibadat yang perlu pada niat. Faham tak? Situ tak sah. Sebab tu bila kita bawa anak yang tak mumayyaz pergi ke Mekah, kalau kita nak ihram dia apa semua tu, kita kena wuduk ganti daripada dia. Macam tu, macam saja aku saja aku berwuduk ataupun saja aku begitu mengambil wuduk atas kanak-kanak ni, ganti daripada dia lah. Lepas tu kita tolonglah, kita basuhlah diri dia, jangan basuh diri kita. Jadi ganti daripada dia apa, basuh muka apa. Maksudnya basuh muka dia lah. Tapi kita kena ihram kat dia, kita kena ambil wuduk bagi dia kerana dia ni. Kerana tiap-tiap ibadat yang berhajat kepada niat, maka budak kanak-kanak yang tak membayar hukum dia tak sah. Tak sah. Samalah. Tapi bila bab masalah mandi mayat ni, maka ulama kata sah kerana dia tak berhajat kepada niat. Situ. Walaupun dia, tu dia kata lagi, dan orang gila. Mana dia? Atau pada kata kanak-kanak. Mana dia memadalah orang yang mandi akan mayat tu orang gila. Waris dia tu gila. Dia juru dia tak ada masalah. Dia mandi. Kita tengok rata semua, rata sah. Gitu. Dan kafir pun sah. Orang kafir pun sah. Dan perempuan yang haid pun sah. Dan nifas sah. Dan jin. Tapi tang jin tu dia kena tulis sikit di bawah jin ni. Yang betulnya jin ni dia tak memadai mandi oleh jin. Itu dalam kitab Sabilal Muhtadin disebut dulu tu. Dalam Sabilal Muhtadin, jin tak memadai. Tak memadai. Sebab apa tak? Dia tak memadai mandi jin ni dan malaikat kerana dia bukan perbuatan manusia. Situ. Bab mandi. Kerana dia bukan perbuatan manusia dan tak gugur fardu kifayah dengan perbuatan depa ni lah, malaikat dan jin ni lah, tak gugur fardu kifayah orang tempat tu. Itu sebab tu. Melainkan dia kena dengan perbuatan manusia tu sendirilah, baru gugur ke farduan dia lah, fardu kifayah tu, maka tertanggung atas orang kawasan tu lah. Semayang mayat, mandi mayat, tanam mayat, kafan mayat tu lah. Maka nak gugur kepaduan atas manusia lah. Betul. Kalau kata ni, kalau boleh tu. Tu kalau kita tengok seorang sahabat nama apa? Yang dia kahwin-kahwin tu, malam tu Nabi kita cuti lah, tiba-tiba gendang jihad tu gendang perang tu, orang kata dia pun terjun pipi mati. Bila mati Nabi tengok mati. Nabi beralih, Nabi kata dia nampak putih pada apa? Bidadari pada mandi dia lah. Hak tu sebab bekas apa mandi. Kalau ikut pada zahirnya dia tu tak wajib mandi dia pasal dia apa? Syahid. Mati dalam perang. Tapi mandi kerana dia tu berhadas lah. Malaikat tu apa? Bidadari tu mandi. Selesai. Dalam Sabilai dia sebut lagu tu. Baik. Itu dia kata, dan tiada memadai mandi malaikat, bersalahan kapan dan tanam, maka memadai keduanya. Kedua mana? Kapan dan tanam tu daripada malaikat. Tapi kalau bab kapan, kalau bab tanam, itu memadai. Memadai lah kalau malaikat tanam. Pun sama lah, terkambus siapa tu. Kalau jin tanam pun terkambus siapa tu jugalah. Kita sebab itu memadai. Bab masalah kapan dan tanam itu memadai malaikat buat. Tapi kalau bab mandi itu tidak memadai, dia kena manusia. Gitu. Habis selesai. Qala musannaf rahimahullahu taala, dan jika ditanam mayat dahulu daripada mandi akan mayat. Kita tanam dulu. Tengok, terlupa mandi weh. Pergi tanam dulu. Maka wajib dibongkar akan dia. Wajib kena korek balik. Kalau bab mandi, kena korek balik. Pipi tanam tu yang mandi je.
Tak tahu, tak ingat. Mati delay, buat balik mana. Tahu? Dia pakai tanam dia terus. Tu tanya mandi. Tak tahu kata tanya kau ni tak tahu lah. Wajib nak korek balik. Bab mandi. Kena. Pasal apa wajib dibongkar? Kerana memandi akan mayat tu. Habis. Tapi kalau tanam dia mandi dah cuma tak semayang. Ni masalah lain. Faham tak? Tadi tanam kerana tak mandi wajib bongkar. Ni gini. Dan tiada dibongkar, mana tak wajib dibongkar. Tiada dibongkar, mana tak wajib dibongkar bagi kerana kafan dan sembahyang. Nampak tak? Kalau dia lepas pada mandi, dia pun tanam terus. Hampa tanam pun lah. Tanam gitu, duk okey gitu, tanam gitu. Itu wajib ke? Kita korek balik. Ulama kata tak wajib bagi kerana kafan dan sembahyang 2 kali sembahyang lah. Dan sembahyang dia dua kali tu lah. Buanglah satu sekali sembahyang tu lah mayat ni. Buang hak belakang, hak ujung kali. Iza takarrara akhirutum misal. Apabila dia berulang-ulang, hak akhir tu kita hapus. Tu kaedah dia. Maka kalau bab bongkar, kalau bab kapan tak wajib dibongkar. Kalau bab sembahyang tak wajib dibongkar. Tu nak sembahyang mayat lagu mana? Sembahyang atas kubur. Mayat atas kubur sah. Kalau kita sembahyang atas kubur dihukumkan mayat gaib bukan mayat hadir. Bukan gaib. Gitu. Sebab tu kalau kita main lewat tiba-tiba kita lah adik-adik kita pergi tengok orang duk tanam dah Kita baru sampai. Kita duduk KL ni, belah Kedah belah Perlis apa tu. Itu orang abang tapi pergi sampai orang tanam ke sebelah. Kita sampai dalam lebih agak tengok orang duk tanam. Biar dia tanam tu. Selesai daripada tanam kita lapik. Kena lapik lah. Kalau kita kubur yang lama yang dibongkar tu kita lapik. Kita buka kasut, kita jijak atas kasut kita tu lah. Jadi kita semayang depan tu lah. Semayang atas kubur. Ngadak kiblat. Semayang. Begitu. Lepas tu selesai. Pasal apa bab kapan tak wajib, bab mandi wajib? Kerana bab kapan ni tuan-tuan, dia mana dia terkatup dengan tanah. Cuma hukum kita katup mayat tu memanglah saya hukum dia wajib. Bagi kerana nak sembahyang ni hukum dia sunat saja. Kalau kita mandi, lepas tu kita sembahyang tanpa kita kafan, hukum dia makruh. Makruh ya. Bukan dia nak sembahyang, kita yang nak sembahyang. Faham tak? Tapi kalau bab mandi tak boleh kerana mati itu sendiri. Abang kata hukum sebenarnya dengan najis. Faham tak? Bila kita tak mandi dia, maka tak boleh kita sembahyang atas mayat tu kerana dia najis gitu. Dia berhadah gitu. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan barang siapa uzur mandinya. Mandi barang siapa? Uzur tadi tu dengan sebab ketiadaan air. Dia mati, bila mati tiba-tiba nak mandi air tak ada. Atau ia barang siapa mati terbakar. Dan umpamanya mati terbakar jadi abu. Mati COVID. Tak boleh nak sentuh dia. Tu umpama lah boleh. Misal apa pun lah. Terbakar jadi abu. Kalau dia juri ayat hilang gitu. Hilang gitu jadi abu. Nanti nak buat macam mana? Ataupun dia rentung yang tak boleh kena ayat. Kalau ayat dia relai. Dia buat misal. Jika dimandi akan barang siapa tadi ni, orang yang mati, yang terbakar ataupun sebagainya tadi ni, yang COVID tu, nescaya luruh kulitnya dan dagingnya. Bila ada mandi, luruhlah kulit, luruhlah daging. Macam COVID tu tak boleh pegang kerana penyakit, atau dengan sebab tiada hadir pada mayat perempuan itu melainkan laki-laki yang ajnabi. Seorang perempuan mati, tak ada orang perempuan kampung tu. Itulah perempuan Melayu terakhir dalam kampung tu. Ada pak jantan semua. Pak laki-laki semua. Pula laki-laki tu bukan ajnabi lah, bukan muhram dia lah. Muhram dia. Nak pegang tak boleh. Begitu. Atau akasnya, sebaliknya. Mati laki-laki, semua ada pak perempuan dia. Dialah lelaki Melayu terakhir kampung tu. Maka tak ada orang yang ni, melainkan perempuan yang ajnabi saja ada.
nescaya ditayamum akan dia dan disembahyangkan atasnya. Nampak? Ditayamum akan dia akan orang yang terbakar apa tadi yang ada masalah tu tayamumnya. Macam COVID ni tak boleh pegang langsung. Kambuh gitu terus. Tak usah duduk semayang. Nampak? Dan nak tayamum pun tak boleh, nak pegang tak boleh. Dia buat agak. Kalau boleh buat, ya Allah lah. Kalau tak boleh, kambuh gitu. Jadi ala kuliahnya, maka pasal apa? Tayamum pegang juga. Kita kata kalau kata perempuan ajnabi pun. Kalau lelaki ajnabi tadi lah. Kalau tayamum kena pegang lah. Dia nak tayamum macam mana lah. Dia ambil debu kena pegang lah. Maka ulama jawab kerana bab tayamum ni pegang sikit-sikit. Tak pegang banyak-banyak. Tak sama dengan bab mandi. Faham tak? Dia cuma anggota muka dengan tangan saja. Nampak? Sebab tu. Maka di tayamum ganti daripada dia. Ni ada. Satu ketika duduk mengaji, saya mengaji di Melalian tu. Dia tanya balik patua tentang seorang Cina yang mati di, kalau tak silap Australia kot, kalau tak silap saya. Lepas tu dibakar dia ni di sana. Dia ingat dia ni Cina lah, bakar lah masa buza. Bakar, lepas tu baru tahu kata dia ni, abu dia tu dia orang simpan, daripada bakar simpan dulu lah. Baru tahu kata dia Muslim. Bila Muslim buat balik lah, abu tu buat balik, lepas tu dia tanya balik patuan, nak buat gimana abu ni? Nak mandi, hilang rib gitu lah. Hilang gitu. Bila hilang gitu, dia buat lah. Soalan tanya balik patuan, maka dia hantar main kat tu arwah Tok Guru Jahidin. Dia jawab, dia bukan macam tu lah, kaedah dia macam ni lah. Kalau boleh tayamum lah. Nah. Tadi debu tu kalau tak boleh, ya Allah. Nah. Tanam gitu. Selesai tayamum macam ada debu tu pun lah. Tak apa. Habis selesai. Atau ada atas badan mayat tu najis yang tiada dimaaf akan dia. Lekat najis, mati terlekat najis. Dan uzur menghilang akan dia. Tapi dia uzur nak menghilangkan dia. Maksud dia tak boleh nak buang. Boleh kan nak kerak buang, tak boleh. Haram weh. Siksa mayat. Dan disembahyangkan atasnya ada seperti najis di bawah kulit kulup. Najis kulit kulup ni masalah orang yang tidak berkhitan. Kanak-kanak mati, nampak tak? Macam budak-budak mati yang tak berkhitan. Lagi pula dia zakat dia tu buta. Adapun kalau masalah zakat dia tak buta, maka dia boleh buka basuh macam budak-budak anak kita ni. Anak-anak yang mati cik-cik tu. Tapi bila buta tak boleh buka. Bila tak boleh buka basuh, maka tak bolehlah basuh di bawah kulit kulup dia tu dah. Maka tak boleh. Kita nak sembahyang boleh, kita mandi kot boleh. Situ tak boleh kena ayak. Maka tayamum ganti ya. Tu. Tiada dapat disucikan dia. Maka kata Syekh Ibnu Hajar ditayamum akan dia. Ibnu Hajar kata kita tayamum lah. Tayamum ganti. Dan disembahyangkan atasnya. Sembahyanglah bila kita tayamum, ganti sembahyang atas dia. Dan kata Syekh Ramli, tiada ditayamum akan dia. Tak payah duduk tayamum. Betul? Bila tak payah tayamum dan ditanam akan dia dengan tiada disembahyang atasnya. Itu Syekh Ramli kata. Kita nak ikut apa nama ni? Syekh Ramli ke Ibnu Hajar? Ibnu Hajar tayamum ganti sembahyang. Syekh Ramli kata tak payah tayamum. Pasal apa tak tayamum? Dia masalah kerana ada najis di bawah tu. Kalau kita tayamum pun najis tu bukan hilang. Dia tetap lagu tu tak boleh sembahyang kerana dia ada najis di bawah dia tu. Nak sembahyang tak boleh sebab tu. Lepas tu tak perlu dia tayamum. Dia buat kena. Kambuh gitu. Mak dia tengok ni. Allah mak. Hampa anak aku mati yang papi. Kambuh dengan tak sembahyang gitu. Sebab kambuh kucing ya. Gitu. Lepas tu nak ikut dari mana? Maka ulama kata kalau jadi bercanggah lagu ni, kita ni lah bercanggah antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, ikut Syekh Ibnu Hajar. Ikut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata tayamum ganti daripada tempat tadi, lepas tu sembahyang. Nampak tak? Ada badan juga ni dah lah kawan sedih tak sembahyang pula. Syekh Ramli kata gitu.
Ni yang kata Baba Syed Warak. Haji Abdul Rashid. Tani dulu ni. Jadi hamba kata, dia kata berlaku atas qaul Ibnu Hajar. Kerana kaedah, kata Baba Syed Warak, dia berlaku atas kaedah. Kerana kaedah segala khilaf antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, maka dikuatkan akan Ibnu Hajar. Nah, boleh nak pegang ni, tapi dikuatkan Ibnu Hajar. Kalau berlaku khilaf antara ni, itu kata Baba Syekh Warak. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah. Dan jika keluar najis daripada mayat, bila kita mandi, tiba-tiba terbit lagi. Selesai pada mandi, terbit najis daripada mayat. Dan apa daripada mayat? Jikalau pada farajnya sekalipun, kalau laki-laki ke perempuan ke terbit pada farajnya, terbit ayat kencing lah apa semua sekalipun. Kemudian daripada mandi, terbit tu bila? Terbit tu selepas daripada mandi. Bila kita mandi selesai, memang letak nak kapan lah, tiba-tiba terbit lagi kot farah dia. Nah, farah ni termasuk dua-dua lah. Empat belakang ke farah lah. Dia farjun ni asal mana-mana lubang. Cuma banyak penggunaan pada kita ni, farah ni pakai untuk orang perempuan tu je. Tapi hakikat dia sama ya. Nah, baik. Terbit. Kau najis, kau farah je. Sama ada namanya lelaki-lelaki ataupun perempuan, depan ataupun belakang, tak kira lah. Maka dia keluar. Keluar tu, kemudian daripada mandi. Mana selepas daripada mandi. Itu nak kena basuh lain kah? Dan dahulu daripada kafan. Sebelum kita kafan lagi. Dia terbit. Memang letak, dia terbit. Belum kafan. Itu nak kena mandi lain kah? Kata Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar, jikalau kemudian daripada sembahyang sekalipun, mana dia selepas sembahyang kali pun, maka wajib membasuh akan dia. Kalau ikut Syekh Ramli, ikut Syekh ni ittifaq daripada Ibnu Hajar, walaupun selepas daripada keluar najis tadi ni, selepas daripada sembahyang, kita sembahyang tengok ada najis lah. Kadang-kadang bila orang pulang kandang kita nak angkat pula tengok, oi, ada di bawah kain, lekat di kain selepas daripada sembahyang. Kalau ikut depa, wajib depa dua ni maka wajib membasuh akan dia. Walaupun selepas. Kata jam'un. Apa nak jam'un? Jamak ni mana dia? Kebanyakan ulama. Begitulah. Kata jam'un yang ni kata kebanyakan ulama. Kata kebanyakan ulama, jika keluar ia najis kemudian daripada sembahyang atasnya atas mayat, maka tiada wajib menghilang akan dia. Nampak tak? Kalau ikut jamaah ulama, dia kata kalau kita nampak selepas pada sembahyang, tak wajib hilang lah. Mana tak wajib dibasuh. Tapi kalau sebelum sembahyang, selepas dimandi lah, sebelum sembahyang, itu wajib kena basuh. Tapi kalau selepas daripada sembahyang, kata jamaah, tak wajib dibasuh. Tapi kalau ikut Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar, wajib lagi ya. Baik, jika royah dia, jika berlumuk ia najis dengan kapannya sekalipun, lepas pada sembahyang kita nampak tu dia berlumuk dengan kapan dia lah, dengan darah lah apa semua ada belakang, tapi kita nampak tu selepas daripada sembahyang, maka jemaah ulama mengatakan, jemaah ulama kata tak wajib dihilangkan dia lah. Mana tak wajib dibasuh lah, tanam terus yang tu tak apa dah. Ikut Syekh Ramli kena lagi, Ibnu Hajar kena lagi, habis selesai kat tu. Tu nak pakai apa nak pakai jemaah tak apa ni. Nah, ini jemaah ulama. Kebanyakan ulama. Bayangkan sekali Ustaz. Ya. Lepas basuh tanam tu. Lepas basuh tanam lah. Sembahyang. Tapi kalau kata jemaah ulama kata selepas pada sembahyang tu tak perlu dah. Terus tanam ya. Tak payah dibasuh ni buka pula masyaqqah jadi. Nak buka pula. Habis selesai. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ni dia pergi bab masalah kapan. Bermula sekurang-kurang kapan. Abang kata tak boleh kurang dah. Daripada tu, iaitu sekurang-kurang kapan tu satu kain. Kapan dengan satu kain yang menutup auratnya jua. Ya.
atas debu tu. Nampak kena dia tak ada benar lah kan. Dia tinggal debu tayamum atas debu tu lah, sapu-sapu gitu lah. Maksudnya bercampur sikit debu tu dengan tanah gitu je. Nah, ambil di tangan kita lah. Sapu gitu lah. Kalau yang tentang kanak-kanak tadi yang meninggal kemudian ada najis bawah perut itu, yang itu kaitan untuk tayamum dulu. Sama lah muka dengan tapak tangan. Muka dengan tangan. Maka kita tayamum, ganti dia tempat tak boleh tu lah. Sapu muka dia, sapu tangan dia. Mandi tetap mandi. Cuma mandi kena mandi dulu ke? Ya, tayamum. Kerana nak ganti ataupun tayamum dulu dah. Sekali belum muak pula. Jadi tayamum dulu, lepas tu mandikan dia. Kerana tayamum tu ganti tempat yang tak boleh basuh tu saja. Yang ada pandangan kata tayamum tu dekat tempat yang tak sampai air. Bukan dekat kawasan muka dengan tangan tu, pandangan apa? Tak tahulah tu pendapat mana. Dia kalau ikut dalam Quran sekalipun, maka tempat tayamum ni, walaupun hang tayamum kerana tak ada air ke, tayamum kerana ganti tempat tak boleh basuh ke, semuanya dua muka dengan tangan. Kerana Tuhan kata fa illam tajidu ma'a fatayammamu su'idan tayyibah famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Habis selesai. Jika kamu tak dapat air, betul famsahu fa illam tajidu ma'a fatayammamu su'idan tayyibah. Hamba makan tayamum dengan debu yang suci, yang mutlak lah tu. Famsahu biwujuhikum, maka sapu di muka kamu, wa aydiyakum, dan dua tangan kamu daripada dia. Nampak daripada bab tayamum dia selesai. Tu wa imam ulama kata ganti pada empat tak boleh basuh ke, ganti kerana tak ada air ke, ganti apa benda pun lah, maka tayamum dia anggota dia muka dengan tapak tangan sahaja. Buat muka dengan tangan, tapak tangan. Wa aydiyakum, muka dengan tangan sahaja. Macam tangan kata lama yang terbakar. Tangan dia dah tuntas kan. Yang kita boleh capai tu. Kita capai tu, kita capai. Kita tak boleh capai tu. Ya Allah. Buat dekat mana boleh. Ittaqullaha mastata'tum. Takwa ke Tuhan dekat mana kamu mampu. Dia kata aku baru mampu tiga waktu lah. Apa dia? Maghrib, Isya, Zuhur. Subuh dak lagi ya. Hak tu tak boleh weh. Dia hukum lagu tu. Maksudnya mampu-mampu dia. Maksudnya kalau kita tak boleh sembahyang diri, sembahyang duduk. Agak tu faham tak? Tambah yang kena buat. Faham? Gitu. Jadi yalah, takat mana kemampuan kita, kebolehan kita. Tapi anggota yang saya tahu, wallahualam lah macam Haji tanya tu. Tapi ke mana pun, tempat arah mana pun kita yang kita sebut tayamum ni, wa imma ganti tak ada air ke, ganti tempat tak boleh basuh ke, luka ke apa ke semua, maka dua anggota sahaja, muka dengan tapak tangan. Sebab tu dalam kalau kita mengaji ke bab fiqh ni, muka dengan adakah wajib kena ulang sembahyang semula ataupun tidak dengan sebab tayamum ni. Kalau kita ganti pada tempat tak boleh basuh tu, dua-duanya tempat tak boleh basuh tu, tempat wuduk dan tempat tayamum. Maksud dia, kita kena tangan lah. Kita simen tangan ataupun berbalut tangan kita. Maka bila berbalut tangan ni, air wuduk pun tak boleh kena lah. Tayamum pun tak boleh kena. Faham tak? Dua-dua tak boleh kena. Maka ulama kata, maka hak lagu ni wajib ulang. Wajib qada balik. Nanti baik tu. Nampak? Gitu. Tapi kalau kata dia balut kaki sahaja, maka dia tak boleh basuh lah kaki tu lah. Kerana kaki tu berbalut. Maka bila tayamum, muka dengan tangan. Tu tak perlu ulang lah. Bab tu lah. Tapi bab-bab lain banyak lagi lah. Yang ni kokot lah. Lepas tu, maka tu tak perlu ulang lah. Pasal apa? Pasal dia cuma dia tak boleh basuh ke wuduk, tapi tahan tayamum dia sempurna. Nampak? Situ. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni bab kapan? Sekurang-kurang kapan?
Mana tak boleh kurang pada ni satu kain yang menutup auratnya jua, aurat orang mati itu saja. Wal wajibu sitrul aurah. Yang wajibnya menutup aurat. Tutup aurat. Tengoklah kalau laki-laki pusat sampai lutut lah. Itu aurat dia. Kalau perempuan kecuali muka dengan tapak tangan. Nah gitu. Wa aqallul kafna saubun wahidun. Sekurang-kurang kafan ni satu kain yang apa? Saubun wahidun. Mana ada kain yang satu. Baik. Atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Nah, kalau ada satu kain yang menutup sekalian badan, mana? Bukan dekat aurat tu terlepas orang lelaki ni lah, tapi sekalian badan. Boleh juga. Gitu. Sekalian badan. Wa aqallu saubun ya'ummul banan. Mana dia sekalian badan dia. Yang sebut pada Raudah. Baik. Yang pertama itu hak Allah. Mana dia kapan yang pertama? Hak Tuhan. Hak Allah. Ni dia kata fa hamlul awal, ditanggungkan yang awal itu ala annahu haqqullah taala, ditanggung haqqullah, mana itu hak Allah taala. Yang kedua itu hak mayat. Mana dia wasani ala annahu haqqul mayyit. Mana yang kedua daripada yang menutup aurat itu hak mayat. Kita tutuplah sekali lah satu kain tutup ni dia. Tambah pula satu kain lagi, faham tak? Jadi dua lapis itu hak mayat. Hak Allah itu kewajipan. Wajib. Ada lebih, pula hak mayat. Nah, hak mayat. Itu hak mayat. Dan yang lebih daripada itu, yang lebih daripada hak Allah, lebih daripada hak mayat. Mana hak Allah tu lapis yang pertama. Lapis yang kedua itu hak mayat. Hak lebih pada tu. Maksudnya yang lapisan yang ketiga itu hak waris. Nah, itu hak waris. Taulah nak peraih harta pun. Bagilah kat dia sikit kain putih apa rupang berapa ringgit. Nak peraih harta pun. Sabarlah. Lepas tu hang peraih lah nak peraih pun. Jadi bagi hak waris tu ambil daripada hak waris tu. Gitu. Baik. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat laki-laki itu di kapan akan mayat laki-laki itu di dalam 3 helai kain yang bersamaan lebar. Yang bersamaan lebar. Makna kita kapan mayat laki-laki ini masih berlaku atas afdal. Bukan atas kata kewajipan tadi. Kewajipan kita selain tadi lah. Itu. Ni berlaku atas afdal. Seabdal-abdal dia kita kapan mayat laki-laki ni atas 3 helai kain yang sama lebar dia. Lepas tu nak buh jubah lah. Tak payah. Kalau buh. Tapi Nabi tak buh pun. 3 helai yang sama besar kain. Macam tu. Kalau nak buh serban buh pergi. Dia kata abang kata kat aku, orang kata aku beli Mekah. Dia abang kata. Serban ni pakai waktu hidup. Waktu mampus bukan boleh pahala dah. Nak abang Nabi. Ni waktu mati boleh pesan kau orang. Kita nampak buh lah. Serban sikit nak abang dia balik Mekah. Apa hukum buh serban apa? Buh serban ke mayat? Sunat ke? Tak. Harus sahaja. Apa mana harus? Benda dibiarkan. Kalau buh pun tak dapat pahala, kalau buang pun tak dapat. Nabi SAW kali tak buh serban waktu mati. Ni pulun nak buh sampai nak balut ni dia kena angkat kepala dia. Main bunyi prak tengok. Dia punya keras lah. Pulun nak buh. Tak payah. Tak payah. Jadi abang kau orang tu hantar orang balik Mekah ke tak? Ambil Mekah ke tak? Tok Haji kata tak? Tok Lebai tak perlu. Kalau nak pakai, nak ambil pahala, serban ni waktu hidup. Dah mampus tak perlu. Tak gaduh. Tuhan tak bagi. Dan tak bagi pahala lah. Maksudnya hukum dia harus saja, bukan sunat pun. Kalau sunat boleh berkira juga. Kalau tak, kita kata wajib telah lah dah. Ni kalau kata wajib boleh berkira. Dah kena bubur lah. Tapi kalau kata tak wajib, kalau jatuh atas sunat pun boleh berkira juga dah. Boleh tak pahala sunat-sunat.
Ni ulama kata tak. Hukum dia harus saja. Benda dibiarkan. Maksud dia kalau buh pun tak ada apa-apa. Kalau tinggal pun tak ada kurang apa. Faham tak? Yang afdalnya 3 helai kain yang sama lebar. Gulung macam tu lah. Macam kita gulung tikar. 3 helai kain yang bersama lebar. Dan panjang atas pada kata lebar. Mana 3 kain yang sama lebar. Dan yang sama panjang. Mana kita ukur, kita bagi lebih lah. Di hujung tu sikit. Di belakang tu sikit. Nah. Sebab tu mereka ambil tali. Panjang macam ni. Ambil tali. Nah. Cara dia. Lepas tu mereka angkat. Ni panjang banyak tu lah. Daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Lepas tu dia pegang hujung kepala, hujung kaki ni panjang ni. Pegang sikit. Angkat lutut. Sorry no. Angkat tu. Buat tu. Nah, bagi lebih. Lepas tu dia pekat tadi. Maksud dia mayat ni dekat ni begitu. Maksud dia lebih tu. Maksud dia bila dia letak mayat ni, dia panjang tu, belah hujung kaki ni dia lebih kurang segar. Belah kepala lebih kurang segar untuk nak buat tegak. Jangan panjang sangat jadi bunga. Dia terlampau panjang sangat jadi pucung pula. Jadi yang aku lihat buat macam tu. Dia bukan bayar kan, kerat. Lepas tu koyak lah bagi sama besar. Koyak bagi apa ni, pakai ujung kain tu macam kaki kain tu, ujung kain di tepi ni. Bila kita koyak, dia terlampau besar ni, di kaki ni kita koyak, kaki ni. Kaki ni kita pakai untuk tali penambat lah. Dari nampak tu jangan ambil kali yang kecil ingat, bagilah besar-besar tu supaya dia tak berbekah. Banyak tu lah. Gitu. Selesai. Sama panjang, sama lebar. Yang menutup sekalian badannya itu yang afdal. Sekalian badan lah. Kain yang selapis gitu. Jadi kain ni nak pakai hak lama ke hak baru? Nah, kau sukalah. Tapi ulama kata lebih afdal kain yang telah digunakan daripada kain yang baru keluar kedai. Maksud dia, orang dulu dia bawa kain tu dia pakai ihram. Dia pakai ihram, dia pakai pi untuk kain ihram lah. Zaman dulu bukan lagu kain tola ni, kalau kain tola tu Allah tu kena 3 helai weh. Besar ni banyak tu. Padahal orang mati tu tak tu lah. Tapi kena 3 helai gulung kain tu dia. Jadi besar dengan sebab kain tu lah. Jadi yang aku lihat dulu dia pakai kain macam kain cadar tu dia bawa apa-apa pakai apa tu simpan tu. Itu lebih afdal. Dia lebih afdal daripada hak baru. Pasal apa? Hak baru ni dia kerana nak bubuh dalam tu, dia bukan nak buat apa, nak tinggal put gitu. Tinggal put itu. Jadi yang lebih afdal ni. Jadi dia soalan membocok tulis dia soalan marabuka Allah. Ni ustaz tu saya tahu. Dia tapi buat lawak. Dia kata, tulis soalan bocok. Bila tulis pesan anak-anak. Bila aku mati ni kain ni. Hampa buh dia aku. Ni aku tulis apa ni hampa bubuh ni. Dan belah aku tulis ni hampa buh belah kepala. Ni lah. Bila mai tempak dia mati tu. Anak-anak kalut. Tak ada nak abang kat orang. Orang kapan tu dah. Orang haduk kapan tu. Anak-anak kalut. Nak abang kono abang kono ni. Telefon abang kalut anak-anak tu. Tak ada nak abang. Bubuh kena belah kaki. Tak buat-buat tengok Allah huduh ni. Belah kaki lah ni lah. Belah kaki. Mai terjun dari dalam tu malaikat tanya, "Ma rabbuka?" Sak ni dah. Dia cek tengok. Rupanya anu di ujung kaki ujung kaki. Dia tengok di ujung ni di kepala kain ni tulis made in China. Dia tak ma rabbuka made in China dia tak. Satu. Ada pakai ni lah cop made in China. Dia jawab tu. Ustaz tu dia buat lawak. Macam-macam. Jadi ala kula soalan bocor oi. Dalam soalan apa? Soalan tu bocor lah. Jadi jawab dia bukan nak jawab dengan dengan soalan tu. JPJ perempuan kita pergi test lesen tu pun tekan kereta tu mengukur punya ketang. Padahal tina lah perempuan lah. Kita yang bawa kereta nak pergi test punya ketang. Tu terus JPJ baru ni malaikat weh. Yang ulama kata mata dia biru. Kuku dia daripada tembaga tungkat dia besi. Dia tarik main tungkat tu bunyi prang tu. Dia ulama sebut dalam kitab. Mata nak abang kata bengih tak bengih, yang kata mungkar nakir ni,
Kira mata dia biru je tak ada. Bukan takat merah lah, biru mata. Punya. Kan? Sebab tu mak Nabi Allah Isa Siti Maryam, malaikat maut tu sendiri, bila mati dia, selepas pada setahun, dia munajat jumpa dengan mak dia. Nabi Isa ni. Tanya mak dia, keadaan mak ni macam mana. Dia kata, aku masih lagi berasa badi malaikat maut. Setahun dah. Tu Siti Maryam, wali Tuhan tu. Tambah takat kita wali nikah ni agak terang nak. Okey. Berapa tahun baru nak? Baru nak habis. Tu Siti Maryam. Tu malaikat maut. Hak yang ni. Yang ulama sebut suara dia macam guruh. Malaikat muka nakir ni. Ditanya tu lah. Ni biji suara lembut dia perempuan segak pakai ginju tengah tu pun kita tekan ke guruh. Tapi punya ketak perempuan yang duk test kita tu lah. Tu pun ketak tangan. Ni malaikat suara apa guruh? Aku tak tahu lah boleh jawab ke tak. Nak jawab tu bukan dengan kita dah ketika tu. Jawab tu dengan amalan kita, dengan iman kita, dengan Allah Ta'ala dah. Bukan dia. Wallahu a'lam. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Pakai hak lama tu lebih afdal daripada hak yang baru. Tapi baru ni, adik saya tanya. Adik dia betul lah, hak kecil sekali. Cicik-cicik pun besar lah. Dia kata, dia pergi mimi dia. Dia dah kecil. Dia kata, Mi, nak tanya awak. Dia korek kubur 2 minggu lepas. Dia kata korek. Dia kata, mereka bubuh tanda tu. Dia bubuh terketengah sikit, faham tak? Jadi dia lahat dia macam ni. Kami buat lahat, dia tak pakai kandar kan. Dia kita korek lubang betul macam tu. Lepas tu lahat ni dia ke sini, ke kiblat ni. Kiblat belah ni kita kata kan. Dia ke sini sikit. Dia ke dalam sikit. Dia lubang dia macam tu. Dia lubang, lepas tu ni macam tu. Lepas tu dia ke sinilah lebih kurang dia buat lahat. Macam tu. Gitu. Ni lubang atas ni lubang atas. Ni macam ni kita tengok kok ni lah kau ni Maka lahat di sini. Maka kita tak mayat memanjang macam tu lah dalam lahat ni. Mayat duduk situ. Seolah dia duduk mengiring macam tu. Ya. Duduk situ. Mengiring kiblat lah situ. Lepas tu bila kita tutup dengan papan sini. Lepas tu kita kambur dengan tanah semua habis selesai lah. Gitu. Sama lah kalau kaedah khandar pun, dia khandar duduk tengah tu, tanah tak boleh ni lah. Jadi kalau ikutnya, orang bila nak bubuh tanda ni, di atas ni, dia lubang dia macam tu. Di bawah tu baru dia keluar. Orang bubuh tanda hujung ni straight, hujung ni. Boleh faham tak? Bila kita bubuh hujung ni, dia samalah dengan mayat yang duduk betul ni. Mayat dia duduk itu. Faham tak? Dia bubuh di hujung. Tapi dia bubuh terketengah macam tu. Tanda tu, dia bubuh terketengah. Maksud dia betul lubang tengah tu. Bila lubang tengah ni, dia bubuh. Ni banyak yang belah ni. Bila dia bubuh tanda ni, kawan ni maksud dia lama ni belah ni. Bila nak korek yang kedua, ni korek yang satu lagi mayat yang baru mati ni, dia susun ni mengikut itu. Bila dia bubuh tanda ni, depa hukum betul ni lah, faham tak? Depa agak dengan tanda ni lah. Bila tanda ni terketengah sikit, kalau bubuh di ujung ni dia akan lari sekaki. Kita katalah dia akan lari sekaki ke sini. Tapi kan depa tak letak di sini, depa letak di sini. Bila letak di sini, mayat yang tu depa korek betul ni pula. Bila korek macam tu. Kena kawasan dia lah. Kena macam tu. Ni liang kau ni. Tu macam tu. Maka betul dengan dinding dia ni. Ni rapat dengan dinding macam ni. Dia kata nipis sangat, tiba-tiba berlubang. Berlubang ni belum ni, maksud dia lubang nampak ke lahat kau ni. Bila nampak ke lahat kau ni, tengok kain dia putih. Kain dia putih, dia kata sikit tak ada kotor dan mayat macam tu. Kalau dia kata tak reput pasal mimi dia. Dia kata dia. Dia kata kalau reput, kain tu dia bila kita gulung tu dia jadi bulat macam tu lah. Mayat tu. Dia ni bila reput dia jatuh. Ni tak. Dengan duk elok. Duk tanya ni hak siapa? Orang kampung saya ya. Semua pasal dalam kampung saya tu tak ada orang lain, memang kubur ni orang kampung tu saja. Kawan tu kata ni nama cik, dia kata pasal kawan ni ni. Tapi dia kata wallahu alam tak reput, kain tu sikit tak kotor. Dan duk kembung tu lama banyak tahun lah. Dia kata hak yang depa sendiri yang korek. Hak tu depa korek tak ingat lah dia hak siapa tu.
Ya. Pasal dia kena terdekat ni, dia tak lubang. Dia kata hang tak tengok buka tengok. Hoi, dia tak tahu ni. Dia tak ambil kita yang nampak dua orang dia dengan ada bancik seorang dia tak ambil balik apa? Tanah. Kita tutup balik kat lubang lah. Pasal dia kena betul dinding. Mujuk dia tak kena betul dia lah. Maksud dia kena dengan dinding tu. Tu nak cerita dia kata wallahualam amalan apa. Tapi kalau tengok orang yang dia abad tu dia bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang hebat. Orang biasa, orang kampung yang amalan dia kebiasaan orang lah. Dia cuma biasa sekali gitu. Tapi mungkin dia ada amalan-amalan yang lain, yang asing, yang kita tak tahu. Faham tak? Yang ni. Tapi tengok dia orang biasa lah. Bukan kata orang ni kerja menurih ya. Benda tu. Tapi habuan dia kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk kerja aku boleh buat apa aku nak buat. Tapi tak apa lah cerita dia. Tapi kalau dia kata sekurang-kurangnya walaupun 3 tahun, kalau betul mayat, kalau 3 tahun dia put dah. Dia tak. No? Kalau kata paling-paling, tapi duk ingat dalam 3 tahun, lebih kurang macam tu lah kot. Tak, dia kata kat dia, kadang-kadang kain yang jenis bangsa law ni, bukan kain ni. Bukan kain, linen ni. Macam dia, kain yang getah sikit tu lah. Itu mungkin dia tak reput kalau kata ni. Tak, tapi dia kata kalau tak reput pun dia jatuh bila dia reput mayat dia yang di dalam tu, dia akan jatuh lah benda tu, dia akan rapat lah. Tapi duk bulat macam tu dan dia kata dia tak kotor, sikit tak kotor je, duk bersih dia tahu putih. Dia tanya, dia kata boleh tengok dia kata dah tengok boleh nak buat kena. Dia kata dia hang tak try duk rodi ke tengok oi dia tak tahu ni. Tengok senyum pun besar. Tapi dia kata macam tu lah, dia tak kain tu ni macam tengok pipi tak nampak lah pasal dia duduk ke bawah sikit lah. Jadi nampak kain tu elok. Tu benda berlaku. Ada amalan dia kadang-kadang orang yang kita tak tahu lah dia dengan Tuhan Wallahu a'lam. Banyaklah baca Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihi tu. InsyaAllah tak reput mayat. Ni orang mulia. Orang mulia ni mayat tak reput. No. Tu baru mulia. Ni kita 40 hari pecah perut. Jadi makanan ulat tanah. Orang mulia ni ulat tak makan, tanah tak makan. Tu mulia di sisi Tuhan. Pak syahid tak reput. Tuhan jamin. Nabi-nabi lagi-lagi lah. Dia tinggi pada syahid lagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala tu mati. Bal ahya'un. Tuhan kata bahkan mereka ni hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Dapat rezeki. Nampak tak? Habis tu mereka hidup. Wallahu a'lam. Selesai situ. Tu orang laki-laki. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala sikit. Dan harus ditambah baju dan serban. Betul dia kata harus. Faham tak? Harus kita tambah baju. Walaupun jubah lah. Jubah kita. Orang lelaki lah boleh jubah lah. Takkan bawa baju kemeja. Boleh juga. Tak ada masalah pun. Kemeja macam buat tu pun lah. Tapi harus. Tambah baju. Harus kita tambah serban. Tu kata serban tu bukan sunat, harus sahajalah. Nak pakai waktu hidup, waktu mati tak boleh pahala. Dan harus ditambah baju. Ni bubur apa? British India ke apa, harus ditambah baju. Dan serban jadi 5. Jadi 5. Maksudnya baju tu kira 1. Kalau baju kot kira 1 dah tu. Serban tu kira 1. Jadi 2 lah. Lepas tu kain tu 3. Jadi 5. Boleh. Walaupun orang laki-laki. Jika tiada ia mayat tadi ihram. Kalau mayat tu bukan ihram. Ihram haji ataupun ihram umrah. Tapi kalau dia mati atas ihram haji atau umrah, maka tak boleh pakai pakaian yang berjahit macam tu. Lepas tu bila dia bukan ihram, bolehlah nak tambah serban ataupun apa ni. Kalau kata tambah, kalau ihram tak boleh, serban tak boleh kerana ihram laki-laki di kepala, haram tutup kepala dia.
Maka kalau dia mati dalam ihram, maka dia tetap haram dia tu sampai bila-bila. Dia bangkit depan Allah Ta'ala dalam keadaan dia berihram. Depan Allah Ta'ala. Betul tak putih? Sebab tu orang yang ihram haji, tiba-tiba dia mati dalam ihram dia. Faham tak? Dia mati dalam ihram dia. Bolehkah kita badal haji dekat dia? Tak boleh. Tak sah. Padahal dia tak ada nak habis haji dia. Dia mati dalam ihram lah. Dia tak ada. Tapi ihram tu ihram haji. Maka tak boleh kita badal kat dia. Maka haji ihram dia tu dikira di depan Allah Ta'ala. Boleh faham? Dia ni. Kalau kata dia belum pergi haji lagi, ya Allah. Bolehlah. Ataupun dia mati bukan dalam ihram. Tak apa. Dan kalau dia mati dalam ihram, tak boleh bubuh apa? Hanut tu apa? Hak wangi tu apa? Sabuk apa? Lupa. Cendan apa? Apa? Bukan kabut baru apa? Yang warna apa kuning, warna coklat tu. Cendan ah. Harap panggil hanut. Ni jenjana. Kira minyak wangi ke apa, satu kali bubur apa? Dia daun apa yang daripada buat wangi tu? Buat yang pandan lah apa tak apa dia panggil? Bunga hampai ke apa? Yang orang buat bagi wangi tu kan? Gitu. Tak boleh. Pasal dia duduk dalam ihram, maka haram dia pakai wangi-wangian. Gitu. Dan yang afdal bagi mayat perempuan. Dan khunsa itu 5 lapis. Perempuan afdal dia 5 lapis. Orang laki-laki afdal dia 3 lapis. Harus dia tambah bagi jadi 5. Faham tak? Serban dengan baju. Tapi perempuan ni afdal dia 5 dah. Itu afdal bagi perempuan. 5 lapis. Teruk sikit lah no. 2 helai yang menutup sekalian badan. 2 helai yang tutup sekalian badan dia. Maksud dia kain putih lah. 2 helai kain putih. Dan kain pakai. Satu. Dan baju. 2. Maksud dia ni kalau orang yang pakai baju kurung kan? Baju kurung. Kain. Lepas tu baju. Baju kurung. Dan tudung. Tudung selalunya dia berbuh kali dengan telekung. Satu lah, faham tak? Banyak tu. Jadi tudung tu satu, telekung tu. Lepas tu baju kurung. Kain 3. Lepas tu kain 3, 2 helai. Apa? 5. Kain panjang tu lah. 2 helai kain panjang jadi 5. Perempuan afdal dia macam tu. Kadang-kadang dia berbuh jubah tu tak? Berbuh jubah. Satu pakai kain satu, berbuh jubah baru 2 kan. Lepas tu pakai telekung ataupun tudung ni pula panjang lah. 3, kain tu 2, 5. Itu afdal bagi perempuan. Bolehlah jubah-jubah Messi ke apa ke. Bagi orang tolong pakai. Nampak jangan pakai ni. Selesai. Tudung tu mana telekung tu mana penutup kepala. Tu sekali semua dah penutup kepala. Jadi 5 lapis. Itu afdal bagi perempuan. Dan jika tiada dikapan akan dia di dalam 5 lapis, perempuan ni tak dikapan akan dia akan perempuan dengan 5 lapis, maka hendaklah dikapan akan dia dengan 3 lapis seperti laki-laki juga. Maksud dia gulungkan kain macam laki-laki 3 kain macam tadi juga lah. Kain yang sama lebar kan, sama panjang tu. Lagu tu. Kalau tak buh, tak letak 5 kan. Tapi nak taruh apa baju dia banyak, buh pergi kan. Beri cukup 5. Itu afdal. Tentang tak nak fikir lah duduk ke mana dalam lubang lah. Saya kadang-kadang saya mikir. Ya Allah. Duduk seorang weh. Satu. Kelam tu tak kira. Kadang-kadang saya mikir. Ya nak duduk ke mana. Mikir tu aku tak mahu buat apa. Esok lupa sama cerah lupa lu. Malam mikir. Mikir nak duduk macam mana aku ni. Dengan dalam takutnya no. Seorang-seorang kita. Tak ada siapa boleh teman. Hang laki ke laki bini. Hang setia lah tak mana pun. Hang ni tak mana pun. Terdapat pergi teman lah. Lalu luar tu. Sama mati menikah lain lah tu cerita dia kan. Dia tak dapat pergi teman kita lah. Cerita apa pun duduk seorang. Kalau kata mati kedua-dua sekali pun tak boleh sekali weh. Tak boleh sekali. Dia kena liang Haji Yazin. Tak boleh. Satu liang 2 orang tak boleh. Yang dia buat kata satu liang tu. Satu liang dia berkorek panjang. Mana dia korek panjang dia buh Haji Yazin. Tak boleh duduk sekali.
Nah, ni satu liang tubuh dua-dua duduk kembang tu tak boleh. Nah, haram itu. Cerita dia kena duduk seorang-seorang. Seorang-seorang lepas tu kelam. Oh ni, tak tahu kata fikir ambil. Nah, lepas tu malam tu aku tak mau buat apa. Main-main siang. Sama-sama nampak dunia ya, lupa lalu. Allah Akbar. Tapi semua kena rasa nah. Tu. Habis Ustaz. Qala musannif rahimahullahu taala, dan makruh dilebih akan dia akan kapan mayat tu daripada 5 lapis. Nah, lebih pada 5 lapis makruh. Buat apa banyak-banyak bukan mesin sejuk. Nah. Kalau ingat duduk Mesir dulu, mesin sejuk ialah seluar boleh gagah 2 lapis. Tu pun syarat di dalam kita pakai track shoot yang macam shooter tu. Macam yang bukan yang tak ayam tak boleh masuk lah. Tu satu. Lepas tu di luar ni seluar jin. Boleh berkira. Lepas tu pakai stokin. Baju kena 5. Nah gitu. Tu mesin sejuk. Baju kena 5. Tak tahu di Malaysia pernah ke tuan-puan tidak pakai stokin? Kena. Boleh kata sejuk aircon lah. Di sana 2 lai stokin. Nah, 2 lai stokin. Lepas tu dia katuk pula dengan lihaf. Lihaf tu satu kain selimut yang untuk mesin sejuk lah. Kalau tak ada hak tu lah. Tikerin lah. Tapi kalau musim panas, sepak duk jauh macam tu. Kena kita pun tak mau. Punya apa ni? Ay Allah. Punya sejuk. Di sana. Jadi, pakai sikit-sikit. Jangan lebih pada 5 lapis. Maka hendak dan makruh dilebih akan dia akan kapal mayat tu sama ada lelaki atau perempuan lah daripada 5 lapis. Seperti misal kata ditambah seluar buh seluar pula. Ya, dia seluar banyak luar jin ke buh pergi ke dia, maka hukum dia makruh. Atau lainnya buh lah apa-apa lah. Dah lah bubuh baju, buh kot pula sikit-sikit. Tu. Tu nak abang kata makruh lebih pada 5 lapis makruh. Dan demikian lagi, apabila demikian lagi, makruh tu dikapan akan dia dengan kain yang mahal-mahal harganya. Pergi beli hak yang 1 meter kain putih tu 400 weh. Dia orang kaya. Walaupun hang kaya tak mana hukum dia tetap makruh kerana benda tu nak reput saja gitu ya. Pakai murah-murah lah. Beli kalau ada kedai RM2, beli kedai RM2 weh. Beli yang murah-murah. Pasal benda tu nak reput. Yang mahal harganya. Itu pun jika tiada di sana itu waris yang mahjur. Kalau tak ada di tempat di sana mana di masalah mati korang tu waris yang mahjur. Apa waris yang mahjur ni? Mana dia yang ditahan daripada sebab membazirkan harta. Macam kita kata kanak-kanak dan orang yang terlalu boros ataupun terlampau boros. Kalau ada waris yang mahjur, macam kanak-kanak tu, dia tak boleh nak tasarruf harta dia. Dia bukan tahu kita beli duit kapan mayat pak dia sampai berpuluh ribu Dia tak tahu. Kalau ada waris yang mahjur tu, maka hukum dia haram. Makruh kalau tak ada waris yang mahjur. Macam budak-budak tu kan mahjur. Mana dia belum boleh tasarruf harta dia lagi, faham tak? Dia mati, pak dia mati, dia tu masih kanak-kanak lagi tak tahu. Maka mahjur dia. Ataupun waris yang boros. Atau yang ghaib, waris tak sampai lagi. Kita segala pergi duk ambil. Kalau dia orang kaya kapal lagi besar ni, anak dia tak kata apa, anak dia tak sampai balik. Tak sampai lagi. Kita sampai pergi beli hak mahal. Makruh. Dan jika ada waris yang mahjur, maka iaitu haram melebih-lebihkan dan bermahal-mahalkan pada kapannya. Nampak tak? Kata berlebih-lebih pada kapan? Berlebih-lebih pada apa? Pada apa ni? Bermahal-mahal. Tu hukum dia haram. Kalau ada sebab-sebab tadilah ada orang ini. Kalau tak ada, ya Allah, itu hukum dia makruh. Seru buat lah. Ya. Kalau macam seorang perempuan itu dia hidup dia ada kain telekong yang jenis mahal. Kemudian meninggal dikafankan
yang mahal itu lah, ada itu masuk juga sekali. Dia macam ni, dia tak apa hak tu susut harga dah. Susut harga. Nak pakai. Pasal dia dah guna dah benda yang lama. Ha. Dia susut harga dah. Mungkin kalau dia beli macam Siti tu dah. Beli 3-4 ribu pun kalau nak jual orang kan mau ambil dah. Ha. Gitu. Maksud dia benda-benda dia jadi susut harga dia, benda second hand, benda yang pernah guna lah. Nampak? Ni saja bila beli hak baru, hak elok lah. Ni dia, kehidupan dia. Tapi kita ni waktu hidup tak apa pakai hak mahal pun. Tengok tu tengok dalam kitab. Kitab ni ada dalam, kalau kita Jawi ni Syarul Salikin lah. Syarul Salikin ada. Kita pakai baju mahal, kita pakai apa hukum? Ya Allah, harus tak ada masalah. Hukum dia tak haram, tak ada membazir, tak. Nah, Nabi kata bab pakai, bab makan tak membazir. Kalau kita ada duit, belilah weh. Walaupun hak yang selai kita nak pakai ni harga 4-5 ribu, ya Allah. Tak ada masalah. Nah, spender harga 10 ribu satu. Nah, yang jadi kes dulu kan. Yalah, tentu abang tahu siapa dia, kita malah sebut lah. Jadi Allah aku lihat, tak ada apa. Nah, dia ada duit. Yang masalah dia kok bisa dia ambil duit kita, tu yang masalahnya. Kalau duit dia meniaga, dia apa, dia buat kerja sendiri lah. Pakailah. Tak ada masalah. Nah, makan pun sama. Dia hari-hari makan udang 400-nya sekilo. Ya Allah. Makanlah. Nabi kita hak makan tu jadi najis, bilang buang itu ya. Yang pakai tu lusuh. Tapi hak kita, hak sebenarnya ialah hak kita sedekah tu lah. Itu hak kita lah yang kita nak bawa pergi. Bukan masalah tu. Nak abang kata bab pakai tu dan bab makan hukum dia harus. Tak nak membazir. Ya Allah, pakai. Nah, tapi kalau mati tak payah. Hang nak buat tentang apa? Tuhan tak ada tengok kan. Hak yang mai tak mai, malaikat tak ada tengok. Mai kerana benda tu nak reput suruh dia duit lebih tu taruh kat anak cucu lah. Tu je tak ada. Himpun banyak-banyak lah bank pun, bukan nak boleh bawa. Hak tu orang nak peraid, tu je tak. Haram melebih-lebih barang mahal. Sagi duk beli kain sutera pula. Pun ulama kata makruh. Kalau laki-laki haram dia kan pakai. Habis qala musannaf rahimahullahu taala sikit. Dan sunat dihambur di dalam segala lapis-lapis kain. Dihambur tu anak kata apa hambur? Tabur. Bahasa tu. Dihambur atau ditabur di dalam segala lapis-lapis kain. Maksudnya kita 3 lapis tadi lah. Sebelum kita katuk tu kan, sebelum kita dia panggil apa itu? Tutup gulung ke apa? kita ikat dia tu lah. Bila kau pegang belah ni seorang, ujung ni seorang tu, bila nak tutup tak tu lah. Dia pun tindal macam tu lah, kiri kanan macam kita sembahyang ni lah. Dia tindal belah ni, lepas tu pegang boleh tarik pergi cekang, katuk belah ni. Lepas tu hak ni lapisan yang kedua. Hambung dia punya kita bubuh di lapisan-lapisan tu nak bubuh apa? Hanut tu disebut apa? Cendana tadi ataupun apa dia panggil bunga rampai apa yang buat yang wangi tu. Sunat kita buat. Dan sunat dihamburkan segala lapis-lapis kain dan atas mayat itu. Atas mayat tu akan hanut. Apa hanut tu? Kayu cendana lah ke? Cendana. Hak wangian tu. Tapi kena kait sikit jika bukan di dalam ihram. Ada pun yang mati dalam ihram, haram kita bubuh pewangi, tak kira wangi apa pun. Haram. Ni dia mati bukan dalam ihram. Buah hanut. Tiap-tiap lapisan tu kita sunat kita buh. Nak mewangikan mayat lah. Mewangikan mayat tu. Mayat ni dia nak kena busuk. Kadang-kadang bila dia mati tu dia sakit lama macam-macam lah kan. Dia keluar bau tu bagi kita ni. Orang duk berbau tu, orang tak berbau mayat. Orang tak keluar kata macam mana. Dan sunat ditaruh kapas yang digaul akan dia dengan hanut itu. Bila kita kapas tadi ni, kita gaulkan dengan
dengan hanyut dengan cendana tu lah. Dia wangilah. Sunat kita letakkan di mayat tu. Kapas banyak tak apa weh. Kapas tak apa banyak. Kapas murah lah. Yang digaul dia akan kapas tu dengan hanyut itu, sunat diletak, ditaruh sunat-sunat tu pada segala lubang-lubang. Pada segala lubang-lubang. Mana dia lubang mana pun. Ni lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Jangan. Lubang telinga ni jangan ambil buat-buat kecil tu. Jolok masuk lubang telinga. Tak payah. Ambil tu buh itu terus. Faham tak? Cekup sini. Lepas ni agak-agak gitu. Pada segala lubang ni, punggungnya lah. Depan bubuh banyak tak apa. Tak ada masalah. Kapas tu. Pada segala lubang-lubang. Yakni lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, semualah. Gitu. Dan pada segala anggota sujudnya. Macam dai. Ambil besar sikit pun ni. Bubuh di dai dah. Besar lah. Koyak bubuh di dai. Lepas tu anggota sujud dia lah. Tapak tangan dia ni. Bubuh di tapak tangan. Bubuh di kepala lutut dia lah. Kepala lutut. Bubuh tu sebelum kita katuk tu. Dan di kaki. Tapak kaki tu lah. Tapak kaki tu. Bubuh. Pada anggota sujud dia. Kapas tadi kita dia bagi wangi dengan cendana tu. Pada segala anggota sujudnya dan sendi-sendinya dan segala sendi-sendi dia. Tak kira wallahu a'lam. Segala sendi semua buat gitu. Lepas tu baru kita tutup. Lepas tu bila kita tutup, lepas tu celah ni bubuh pula. Hanut lagi bubuh bubuh cendana tu lagi. Bubuh bunga ampai bubuh. Bubuh apa habis bang. Banyak mana yang ada tak tahu apa lah. Lepas tu selak pula yang lapisan yang ketiga tu bubuh pergi. Bubuh habis bang. Waktu tu lah panggil dia balik yang pakai nak tabung. Ya Allah. Gitu. Lepas tu pi di kubur. Ni pergi kubur kita cerita pi dululah. Sebelum pada ni. Dan abang kata bila dikubur tu boleh kita tabur bunga. Boleh kena tu kalau tujuan ulama kata harus kalau tujuan mewangikan kubur boleh, tapi jangan banyak sangat. Selori ada bunga. Apa nak tabur dia kubur tu membazir. Faham tak? Agak-agak tujuan kita bubuh bunga, bubuh apa ni semua dikubur kerana mewangikan kubur, ulama kata itu diharuskan. Nampaklah. Tu yang orang duk curah ataupun siram dengan air mawar tu lah. Ayat mawar tu. Ya Allah. Lepas tu bila orang baca talqin, dia letaklah di tu kan, di kubur tu. Bukan letak di kubur bagi nak puja. Bukan dia gitu. Maksud dia bila orang selesai pada baca talqin tu, maka dia siram lah dengan ni. Bila nak siram tu baca doa sabbatakallahu bil qawli thabit. Sabbatakallahu, Allah Ta'ala tetapkan engkau. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan sabbatakillah bil qauli thabit, dengan qaul, perkataan yang tetap dia. La ilaha illallah tu lah. Bagi hang duduk atas. Tu, sambil kita duduk jurus baca lagu tu. Wallahu a'lam. Habis. Apa nak tanya apa lagi? Sebelum kita pindah pergi buat rukun semayang. Wallahu a'lam. Rukun semayang ni panjang kita sambung next tu minggu apa ni lah. Bulan depan insya-Allah. Rukun yang kedua. Lepas ni rukun sembahyang mayat insya-Allah. Habis bulan depan dekat. Bulan depan ni boleh panjang lagi sikit kot. Ada kuih-kuih boleh tu. Kalau kuih boleh ataupun dia tutup lain tu cerita dia. Tapi lah. Tapi insya-Allah lah. Kita tengok. Bila ni bulan 6. Tuan angkat lah pelan-pelan . Cuma yang ada pun kita tengok kes yang balik, yang important case kes import saja ada pun kita ni tuan angkat lah pelan-pelan tu yang kata barakah negeri tu masih ada lah kita tengok Thailand angkat. Thailand angkat. Selesai dah tu barakah negeri tu Tuhan ada masih ada lagi ya. Indonesia tu. Insya-Allah tu. Dia dah 44 hari kosong kes. Selesai lah. Maksud dia bila tak ada kes import selesai lah kita pun lah kes yang baru tak ada dah. Moga-moga Allah Ta'ala angkat lah insya-Allah. Yang tak syoknya Pak Cikgu lah sikit lah. Banyak kerja. Bukan banyak kerja, cuti hujung tahun pun tak ada. Tinggal 2 minggu lah. 13
14 hari je. 14 hari 2 minggu Bagi 4 bulan. Dia bagi lama lah. Dia bagi lama dalam 4 bulan Dia lah. dah ajak lupa lah. Bagi lama tu sekolah lupa. Itu ya. Tidak ni dia pada boleh cuti dia tahu nah. Macam ni dia pening. Allahu akbar. Tahulah. Jadi lah, wallahu a'lam. Kita insya-Allah kita sambung situ. Wallahu a'lam pukul 12 dah. No. Kita habis sekali dekat ni esok. Apa jadi belah petang ni kita selesai, tak ada apa dah. Tidak. Allah. Siapa nak kata apa? Siapa nak tanya apa puan? Lebih selesai. Apa kita katuk? Macam tu Ustaz, macam ada cerah doa tu. Masa mayat masuk kan, jenazah masuk. Kepai doa dia tu. Nak kepai ah? Tanah. Nak kepai tu. Waktu kepai dia macam ni. Dia ada 2 kepai tu. Di situ bila kita kepai tanah, satu untuk kita nak sendai, dia panggil apa lah? Kalau bahasa sini dia panggil apa? Bahasa Kedah dia panggil sendai. Sendai je sendai. Sendai sama tak? Jadi bila kita letakkan mayat dalam wa'imah, dalam kanda ataupun dalam kubur tu, dalam liang lahat tu, kita letak mengiring lah. Bila ngiring tu kita bengkokkan sikit lutut dia. Pipi tang lutut tu kita bengkok. Maksud dia kita ke depan, ni tak sikit nak bagi dia duduk, bagi dia stabil tak bagi dia tumbang lah. Jadi dia macam kita lah, tidur bukan mengiring pun bukan betul itu. Jadi kita bengkokkan lutut kita sikit lah. Macam tu. Maka kita sendar di tak bagi dia terbalik tu lah, tak bagi terbalik. Bila tak bagi terbalik tu, bila kita sendai tu, kita kepai tanah lah, kita sendai dengan tanah lah. Dengan tanah. Waktu kepai tanah nak sendai tu, itu baca inna anzalna. Baca berhabis lah. Jadi dia baca inna anzalna. Baca berhabis inna anzalna fi lailatul qadr. Itu baca tu. Kepai, letak dalam tu. Lepas tu, bila kita yang duduk keliling kubur tu, bukan duduk saja, duduk saja. Habis berah. Bila kita duduk keliling kubur tu, bila dia pun yang cangkul untuk nak apa? Nak tanam mayat, nak timbul mayat tu, tak apalah, timbul kubur tu. Jadi kita yang duduk tepi tu, kita raut pula lah. Itu kita lepaskan balik dalam kubur tu. Waktu tu kita baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tiba kita tiga sunat yang kita buat tu. Kali pertama, kalau dia minha khalaqnakum, buh itu. Faham? Kita duduk tepi kubur tu. Kalau kali kedua, wa fiha nu'idukum. Nah, kalau kali ketiga tu wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Faham tak? Jadi hang pakai buat sikit, aku buat sikit 3 kali ni lama penuh itu. Maksud dia hak yang cangkul lah yang kita yang duduk tepi tu. Itu sunat dia macam tu. Wallahu a'lam. Nah. B. Ustaz tanya, ada pandangan kata rumput-rumput yang di atas kubur tu tak boleh cabut. Dia mendoakan. Kalau ikut dia macam tu lah. Tapi kalau ikut dia makruh saja. Benda-benda tu bukannya sampai ke haram lah. Kita apa ni? Dia memanglah. Sebab tu dia tak dengar. Apa dia? Kalau kita kemaskan lah. Tak apa, tak ada masalah. Cabut bagi mati terus. Itu yang ni. Dia macam ni. Dia berpandu pada hadis tu lah. Hadis Nabi pernah berjalan tu. Hadis tu Nabi pacak pelepas tamar tu. Yang basah kan. Yang basah dan Nabi kata selagi dia tak kering, maka pelepas tamar tu mendoakan bagi mayat tu. Sebab tu kalau kubur depa bukan ada pokok macam kita lah. Itu ya depa. Jadi kita bila ada pokok ni, cuma kita trim bagi elok lah. Bagi elok tu biarlah benda yang hak hidup tu, kerana dia mendoa. Sebab tu pelepas tamar, Imam Nawawi sebut pelepas tamar tu sekali mendoakan Tuhan angkat. Nabi kata selagi mana pelepas tamar ni duk doa, selagi itulah Tuhan angkat azab dalam kubur tu yang kawan yang tak istibrak kencing tu dah. Tuhan angkat. Lepas tu depa kata tu pasal barakah tangan Nabi. Dia baca ada yang jawab aku tu. Pi komen lagi orang ni pun. Dia kena barakah tangan Nabi. Dia tahu bukan pasal masalah tamar tu. Lepas tu ada sahabat, hadis yang lain sahabat lalu, maka dia pun dengar, dia buat macam mana Rasulullah buat. Maka Nabi tetap kata macam tu. Di situ. Jadi daripada hadis ni Imam Nawawi kata
Tu pelepas tamar sendiri yang baca tu pun Tuhan angkat, tambah kita pergi baca. Orang baca. Agak-agak Tuhan nak bagi tak? Tu duk usah hati apa. Weh, dia tak baca tak sampai. Pelepah korma pun sampai. Tu dia tak boleh haram pula dah. Ni nak biar haram jadah semua kita. So jadi gitu. Jadi dia jadi macam tu. Nampak tak? Jadi pelepah kurma tu pun sampai. Dan ni Tuhan angkat tambah kita. Imam Nawawi kata kalaulah kita manusia yang baca, lebih-lebih lagi lah. Kerana kita makhluk yang lebih afdal lagi dah. Lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala bagilah. Bacalah. Pilah sampai. Sampai insya-Allah. Kerana doa. Cuma kita ni tak larat buat sendiri. Betul ya? Kita seorang-seorang tak buat nak baca qulhu beratus tak rat, tekan 3-4 kali dah rat. Lompak kita. Mula-mula kali, hari kedua, hari minggu. Maksudnya dia masih dalam ingatan dia tu lagi, dia pulun sikit. Dah lama-lama gitu. Dah tak rat buat, panggil orang ramai, jamu kambing sikitlah. Lampau tolong buat qulhu kat pak aku. Ni saya wakil. Sah ke tak wakil? Sah. Wakil buat qulhu. Sah. Sama dengan sah nikah. Nikah pun sah. Bukan ke semua mak-pak yang pak mak tak ada yang pak dia angkat sendiri. Betul tak? Dia wakil kata imam yang banyaknya. Sah nikah tu dah. Ni wakil buat qulhu. Sah siapa tu? Dia aku tak buat ni. Panggil pak pergi ramai lagi. Tu cuma kita ni buat jamuan ni kerana mintakan nak bagi peri mai gitu kan, sampai tolong baca keluar apa pun tak jamu. Pelik sangat. Jadi cuma kita jamu tu kerana kita nak pakai kerja buat depa tu dah. Gitu. Dapat pahala, dan pahala kenuri tu itu kita sedekah. Maka Nabi kata sedekah pahala sedekah makan ke orang itu terlebih baik, itu terlebih besar fadilat daripada sedekah benda yang lain-lain. Nampak tak? Wallahu alam. Tak ada haram apa. Cuma pak tu dia bantah. Dia kerana haram tak. Wallahu a'lam. Tu Wahabiyah. Wallahu a'lam. Tak ada satu orang utara kan kalau sembahyang mayat kan selalu upah kan. Itu macam mana? Upah. Dia bukan dia macam ni. Dia kaedah dia gini. Selalu PMD orang. Kaedah dia kalau kata tak tahulah belah sini macam mana, kalau kata belah kami di sana tu cuma dia tunggu tu dia bagilah seorang, dia tak nak bagi banyak lagi. Cuma tujuan dia sedekah, dia bagi apa ni? Niat untuk pahala tu untuk mayat. Tu tak ada masalah. Boleh? Tak puasa. Kita bagi sagu hati. Dia pula selalunya orang ambil sedekah ni bukan duit tu, duit khairat mati. Khairat jadi pusaka kah? Tak. Khairat bukan pusaka. Khairat ni memang rugi je khairat. Habang siap-siap rugi. Kalau siapa umur panjang, kalau sampai 96 tahun rugi. Bayar untuk orang. Bayar untuk orang. Pak Long ni masuk 3 tahun mati weh. Untung Pak Long tu. Maksudnya dia bayar tekan 3 tahun saja. Orang lain tu nak abang kata khairat, dia bukan dia cuma maksud dia khairat ni mana kebaikan Maksud dia tabarruk kita saja. Khairat bukan pusaka. Dia bukan saham. Dia memang rugi kalau umur panjang. Abang saya siap khairat. Orang umur pendek memang untunglah khairat tu. Tinggal dia seorang. Tinggal dia seorang. Nanti siapa nak bayar pun dia. Sudah. Jadi khairat tu, itu dia kata khairat ni dia bukan pusaka lah. Dia unsur dia tabarruk. Maksudnya tolong sebetul-betul tolong. Jadi kebanyakan duit-duit macam tu pada hukum dia sah, harus tak ada masalah. Kita nak sedekah, dan Nabi kata bila mati anak Adam putih segala amalan, yang tinggal 3 perkara. Salah satunya ialah sedekah jariah. Kita sedekah bagi dekat orang, maka kita niat pahala untuk si mayat, maka Nabi tetap sampai. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا أهديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.